Woi, apa tu? Itulah untungnya kalau budaya kejiranan dapat diterapkan dalam minda masyarakat. Jika seluruh anggota masyarakat prihatin dan peka dengan persekitaran kawasan kejiranan, pasti perkara-perkara yang tidak diingini dapat dielakkan. Memang rukun tetangga tu tak ada, tapi ada apa kata orang security punya cooperation. Kawalan keselamatan menjadi pilihan utama komuniti masa kini. Namun, ada segelintir yang masih mengekalkan tradisi dan warisan budaya perpaduan kita. Rukun tangga kita wujudkan untuk mengeratkan tali silaturahim, untuk mengeratkan konsep kejiranan, untuk memastikan perpaduan. Saya begitu bersetuju, kita perlu majukan, kita perlu merayakan budaya rukun tetangga ini, kerana kita sudah begitu mundur, kita sudah begitu kalah kepada urbanisasi dan modernisasi, sehingga di mana sahaja kita sudah tidak kenal. Kalau kita tinggal di sebuah kondominium, saya yakin kita tidak akan kenal lebih daripada 2 rumah selepas kita. Apa kelebihan rukun tetangga berbanding khidmat kawalan keselamatan? Rukun tetangga ni membawa keseluruhan kemuafakatan. Jadi apabila ada rukun tangga, kita akan mengumpul semua penduduk-penduduk di kawasan taman ni bermesyuarat, di mana dari situ kita akan membentuk kawalan keselamatan untuk keseluruhan taman ini. Dari situ apabila kita berjumpa, kita dapat bertemu antara satu dengan lain, di mana kemesraan antara satu dengan lain tu dapat diwujudkan. Banyak kelebihan dan faedah rukun tetangga ini. Tetapi, kalau jiran tidak bersatu, bolehkah diwujudkan pasukan rukun tetangga ini? Kalau kita nak sebut dari segi perpaduan ni, kita kena tengok pelbagai aspek. Yang mana apakah perkara yang boleh membawa kepada keutuhan perpaduan di satu tempat, bukan setakat di antara kaum, tapi sesama kaum. Kita nak tengok apakah perkara yang boleh menghancurkan perpaduan. Perlu tak kita sentiasa bertanya kepada golongan remaja kita? Nombor 1, adakah mereka betul-betul memahami budaya kaum yang lain? Adakah mereka tahu apa itu erti gongsi facai? Adakah ia upacara agama? Adakah ia upacara kebudayaan? Boleh tak kita menziarahi rakan Cina kita? Serupa juga dengan kaum Cina. Adakah dia tahu yang bahawasanya rakan dia daripada yang beragama Islam solat 5 kali satu hari, yang bahawasanya sembahyang Jumaat itu wajib bagi dia orang. Jadi bila mereka betul-betul bergaul, memahami, menjiwai adat dan budaya kaum yang lain, maka datanglah apa yang kita kata, dah kenal barulah kita cinta. Kalau mereka tak kenal dan mereka tak dapat memahami budaya satu kaum yang lain, bagaimana kita nak memastikan yang mereka ni betul-betul dapat bertoleransi? Untuk menyelesaikan segala macam katastrofi sosial yang bakal terjadi, tidak ada cara lain. Balik juga kita kepada falsafah Melayu, iaitu sikap bergotong royong, ataupun dengan konsep falsafah kita yang sudah begitu kuat sekali, iaitu muhibah. Jadi budaya muhibah perlu dibangunkan, dan budaya muhibah dalam dunia modernisasi ini tidak boleh dibangunkan dengan sekadar menulis cerpen, dengan sekadar menghasilkan sebuah filem, dengan mengeluarkan drama-drama televisyen dan semua orang tengok. Tidak boleh. Dia harus melalui sistem, dan sistem terbaik yang pernah diuji dan memang telah berjaya ialah sistem rukun tetangga. Jadi saya percaya dengan kita menjadikan dia undang-undang, dengan menjadikan dia sebagai suatu dasar pembangunan yang penting,
berada di dalam rancangan pembangunan negara yang 5 tahun itu, iaitu kita majukan sistem rukun tetangga ini, saya yakin kita akan menjadi negara madani, negara civil society yang sangat cekap dan sangat pragmatis. Apa pula sumbangan remaja dalam hal ini? Okey, pendapat saya patut digalakkan pada golongan yang muda ataupun di sini ataupun tempat yang lain, daripada diorang pada merempit di sana, lebih lebih baik mewakili ataupun menyertai aktiviti rukun tetangga ni. Saya rasalah kita harus mempercayai kepada rukun tetangga menjadi sebuah model sistem yang boleh membantu pembentukan kejiranan. Kerana kita tidak boleh mempercayai kejiranan boleh terbentuk secara semula jadi. Tidak mungkin. Kalau kita tengok dalam sebuah hutan, pokok-pokok yang tumbuh itu akan jadi liar secara automatik. Tapi jika ada sistem mengawalnya, di mana pokok-pokok yang mahal, pokok cengal dan sebagainya queen kita biarkan, dan kita mungkin gunting pokok-pokok yang tidak penting, maka pokok itu akan membesar dan hutan itu akan menjadi sangat ajaib, sangat harmoni. Minda, anjakan paradigma remaja Malaysia.